Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahda. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang telah beriman, hendaklah beriman oleh kalian dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang kufur ia dengan Allah, dengan para malaikatnya Allah, dengan segala kitab-kitabnya Allah, dan segala utusan-utusannya Allah, dan hari akhirat yang dijanjikan oleh Allah, maka sesungguhnya orang tersebut benar-benar sesat. Dia sesat sebagai sesat yang jauh daripada petunjuk Allah. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala beri pada kita nikmat yang paling besar dalam hidup kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Ya. Sehingganya kita kata setiap kali lepas daripada sembahyang, alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Segala puji Tuhan Allah, Allah Tuhan yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan tidak adalah nikmat yang paling agung selain daripada nikmat iman dan Islam, dan memadalah bagi kami dengan nikmat iman dan Islam. Maka kita ni Islam sejak daripada tok nenek lagi. Kita ni Islam sejak daripada tok nenek. Islam dengan makna al-inqiyaduz zahir, terima oleh zahir seorang, binutqi syahadatain, dengan cara bertutur dua kalimah syahadat. Ini kalau orang hak kafir asal, dia kafir kemudian nak masuk Islam, tak dapat tidak kena mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena mengucap tu, barulah dikira sebagai dia tu Muslim, orang seorang yang bermeluk agama Islam. Au taba'an li abawaihi, ataupun mengikut salah seorang daripada ibu bapa. Artinya kalau bapa atau mak dia masuk Islam, maka automatik anak dia yang belum akil baligh Muslim. Itu dah automatik, tak ada pakai manual dah. Tak sembah tengok sana. Orang jadi pecah. Ya dah. Pecah tadi. Okey tak? Okey. Kita lah boleh mic nak asyik lemolok kan. Pak Wati. Tak apa. Dah pecah dah. Jadi kalau seorang ibu bapa salah seorang, mak atau pak masuk Islam, maka anak dia yang belum akil baligh, budak-budak lagi kita kata, automatik Islam.
Kalau sudah akil balik, itu tak jadi automatik, dia kena ngucap sendiri. Maka kita ni tidak syak ragu-ragu lagi, bukan salah seorang daripada ibu bapa kita Islam. Sejak dituk nenek lagi Islam. Jadi Islam kita ni orang panggil Islam keturunan, Islam bin nasl. Islam dengan secara keturunan. Maka itu orang panggil Islam. Sama ada menutur dengan 2 kalimah syahadat ataupun Islam dengan secara keturunan, maka seorang itu dipanggil Muslim. Tak boleh kita ni nak buat khianat pada dia, nak bunuh dia, nak ngopak dia, nak mengaibkan maruah dia dan sebagainya. Tak boleh, sebab dia Muslim, orang yang sudah pun memeluk agama Islam. Akan tetapi satu lagi nikmat namanya iman. Ini tidak sama dengan makna Islam. Iman dan Islam kalau disebutkan bersama-sama, iman dan Islam, maka maknanya tu berbeza. Kalau disebutkan iman saja atau Islam saja, iman ialah Islam, Islam ialah iman. Kalau dalam Quran kata ya ayyuhallazina amanu, maknanya ya ayyuhallazina aslamu juga. Hei orang-orang yang beriman, bermakna hei orang-orang yang telah muslim, masuk juga. Kalau ya ayyuhallazina aslamu, maksudnya ya ayyuhallazina amanu, masuk juga. Hei orang-orang Islam, hei orang-orang beriman. Tetapi apabila iman dan Islam tu disebut dengan serentak, nikmat iman dan Islam macam tadi. Alhamdulillahillazi ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji tu hak Tuhan belaka. Tuhan ni yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Sebut serentak, maka makna ketika tu lain-lain. Iza jtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Benda iman dan Islam ni kalau duduk sekali makna lain-lain, kalau duduk asing-asing sama makna dia. Lagu tu. Jadi apabila makna dia lain-lain, maka kerana itulah setiap orang yang masuk Islam ataupun seorang yang jadi Islam dengan keturunan, belum pasti lagi iman dia tu benar-benar ada dalam hati dia. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab mulanya bila masuk Islam, dia kata kami ni orang beriman. Qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab dulu bila mereka masuk Islam, kata kami ni orang mukmin, kami orang beriman. Qul lam tu'minu. Katakanlah hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian katalah kalian baru Islam. Kenapa? Karena iman dan Islam ada perbezaannya makna kedua-dua. Iman benda yang berada tersembunyi di dalam hati kita, pegangan kita, dalam jiwa kita. Maka karena itulah ulama mendefinisikan iman artinya tasdiqun nabi, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiqu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurah, dan membenarkan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada urusan agama, hukum hakam agama yang diketahui dengan secara mudah. Maka ini dipanggil iman. Lawan bagi iman ialah kufur. Apa makna kufur? Lawan bagi tasdik. Kalau iman dengan makna tasdik, membenarkan Nabi, bermakna kufur dengan makna takzibun Nabi, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takzibu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurah, dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum hakam agama yang diketahui dengan secara mudah.
dengan secara darurah ni mana mudah. Bukan kena mengaji pakai Mesir tu bau panda. Mana Tuhan ni ada, turun benar dia. Mengaji pakai Azhar turun kapal terbang di Kalair, baru saya tahu Tuhan ni ada. Benar mu. Orang duduk selama pun tahu lama dah. Nah, ataupun semaya 5 waktu ni wajib. Tu tengok. Mudah ke tu? Tahu belaka semua. Kita tak ada siapa tahu semaya 5 waktu ni wajib. Nah, semua orang tahu, betul tak? Budak tadika pasti tahu, orang jahil, orang lain tahu. Hatta hukum tersebut tu umumnya diketahui, apa orang kafir pun tahu kadang-kadang. Mustahil. Mu tak semaya, orang kafir ni. Masuk dah sebenarnya. Orang kafir pun tahu. Mu tak puasa Ramadan, tidak wajib puasa Ramadan. Orang kafir pun tahu. Maka hukum ni dipanggil hukum darurah dipanggil. Hukum agama yang diketahui dengan secara mudah. Tidak kata senengi ngaji pakai Azhar tadi. Baru tahu semaya waktu ni wajib, puasa Ramadan ni wajib, zina ni haram, makan riba ni haram, makan risuah ni haram, judi ni haram. Tu benar orang tu kalau tahap tu. Maka kalau dia mendustakan, kata Tuhan ni tak ada, Tuhan ni tak ada, Tuhan ni lemah, Tuhan ni apa lagi, Tuhan ni banyak, ini semua ni hak diketahui dengan secara darurah ni, maka dia dihukumkan kufur. Seorang yang kufur dipanggil kafir. Jadi bagaimana kita nak tasdik sesuatu perkara kalau kita tidak ada tasawur? Kita nak membenarkan satu-satu perkara, kita mesti ada tasawur, gambaran. Tasawur tu makna gambaran. Kita nak menghukumkan seorang tu mencuri atau tidak mencuri. Karena hukum tu maknanya isbatu syai', isbatu amrin li amrin au nafyu anhu. Itu orang panggil hukum, makna keputusan. Kita nak buat keputusan seorang tu adakah dia mencuri atau tidak mencuri, maka kita memerlukan gambaran, gambaran yang penuh, bukti, saksi dan sebagainya, baru kita boleh hukum. Dia mencuri, dia tidak mencuri. Maka samalah iman kita, kepercayaan kita. Kalau tanpa tasawur, bagaimana kita nak tasdik? Karena itu di sananya ada kaedah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum di atas sesuatu, nak tasdik ke nak apa, mesti kena ada gambarannya yang jelas. Di sinilah kepentingan hak tajuk diberi malam ni, mengaji ilmu sifat 20. Bahkan bukan hanya kepentingan. Kalau boleh dikritik lagi orang panggil tajuk tu, bukan setakat kepentingan, kewajiban. Wajib ngaji ilmu sifat 20. Dia kata tak ada sampai Nabi ilmu sifat 20. Berat cakap lagu tu. Bodoh tu cakap gitu. Zaman Nabi ni ilmu tajwid pun tak ada. Tak ada ilmu tajwid ni. Izhar, ikhfa, idgham, iqlab, idgham ma'al gunnah, bila gunnah, tak ada orang duk ngaji hak tu. Iqra, qiraati, iqra 1, muqaddam, bahkan mishaf al-Quran pun tak ada zaman Nabi ni. Zaman Nabi ni Quran diingat di dalam dada sahabat. Kalaupun ditulis tidak lengkap. Tak lengkap ditulis. Dan yang tidak lengkap tu pula tidak ada titik, tidak ada bagi. Nak baca kan tu? Tu dah. Jadi ni supaya kita sedar. Jangan duk banyak kata tak ada zaman Nabi tak boleh. Jangan itu. Kau dulu jangan duk cakap gitu. Quran ni kita duk baca ni derak ni. Tak ada zaman Nabi untuk ini ni. Lepas tu siapa yang hipo, siapa lengkap gini ni? Sahabat. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bagi cadangan, ya khalifata Rasulullah, kalulah kita tak tulis Quran ni, tak hipung dalam bentuk mishaf lengkap, bagaimana kau orang Islam nantinya nak baca Quran? Kerana orang-orang yang hafal Quran, orang hufaz, orang hafiz Quran ni ramai syahid mati dalam jihad fi sabilillah. Lalu Abu Bakar kata, bagaimana hi Umar, aku nak buat benda yang tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Tapi Nabi kata walaupun kata Sayyidina Umar kata walau Nabi tak buat, tetapi ini bagus. Molek ni, bagus ni. Ada maslahah hanya untuk orang
untuk umat Islam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun terima cadangan Umar bin Al-Khattab, lalu ditulis Al-Quran. Zaman Sayyidina Uthman baru lengkap, maka dipanggil Mushaf Uthmani. Tetapi ketika itu belum ada baris, belum ada titik. Tak ada baris, tak ada titik. Macam mana Quran? Kalau ada titik, ada baris, wala bowling apa mana? Nah, kanak bodoh tu. Ni macam tak tu. Nah, ada titik, ada baris dah. Zaman Sayyidina Uthman tu Quran dihipung lengkap, tapi ditulis lengkap pun tidak ada titik, tidak ada baris. Maka pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu hari Sayyidina Ali dengar orang baca Quran salah. Dia lalu ke masjid, tiba-tiba dengar orang baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghiraukan orang-orang kafir musyrik dan Nabi. Nabi putus tak cara, apa gigi teruk tu, berubah makna. Ya asal ni kebanyakannya kalau berubah baris, maka berubahlah makna. Hak ni lah orang zaman itu duduk ngaji di pondok. Siapa lo ni pun zaman itu sebab ambo ayatnya zaman itulah pondok ni kegemilangan dia nya. Orang lo ni hak ngaji pondok duduk tupai kegemilangan orang dulu ya. Nah, kadang-kadangnya duduk ngaji pondok pun tak ada duduk ngaji tak Arab apa, duduk ngaji tak Jawi itu ya. Orang zaman dulu ngaji di pondok ni nak menguasai bahasa Arab tadi, nak boleh dibaca kitab Arab yang tidak ada baris. Bila tak ada baris ni boleh tak suka hati kita, tak ke mana benda, tapi makna dia tu berdasarkan apa yang kita baca. Salah kita baca, salah makna, salah faham, sesatlah kita. Itu pentingnya. Jadi jangan ingat kata ngaji pondok ni tak ada manfaat apa, ataupun atas nak ngaji pondok ni atas hok tolo-tolo, hok bengo-bengo, hok accident kapik lori dah. Nah, baru nak atas nak pondok teruk ni atas nak pondok hok ni. Hok tolo gitu, hok hacul lebu gitu baru nak atas pondok. Palu ke mana nak pikul ilmu-ilmu di pondok tu banyak. Nahwu soroh, makni bayan, badan, istiqaq, wadha, usul fiqh, qawaid fiqh, masalah hadis, ulumul hadis, usul tafsir, ke apa lagi? Banyak ilmu nak ngajinya di pondok. Patu atas hok bengang dulu gitu gak. Cakap dok mengajar tu guru. Dok ketuk body saja tu berapa tahun. Nak jadi kereta balik. Engkau kapik lori ke? Ni. Tu. Jadi penting orang panggil kita tahu bahawasanya pondok-pondok ni tempat melahirkan alim ulama. Kalau ada di tempat kita pondok, jaga, rawat. Hatta anak ngaji pondok, jangan takut miskin, jangan takut susah, kerana orang rezeki ni Tuhan jamin siap dah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun yang melata di atas permukaan bumi ini melainkan Allah sudah siap rezeki bagi dia. Siap dah. Jadi kalau kita syok dengan janji rezeki daripada Allah Ta'ala, termasuk daripada perkara yang menjatuhkan iman kita, menggugurkan iman kita. Kafir, murtad seorang, walaupun dia suka kata dia mukmin muslim, itu bahaya. Sebab tu zaman Imam Junaid Baghdadi, satu kisah, ada satu kelumpulan ni dia kaki curi kain kapal orang mati. Kaki curi kain kapal orang mati. Jadi tunggu orang tu orang mati mana, dia lah tukar pergi gali kubur gapo, lepas tu bawa orang balik, dia pun tanda ini malam di sini projeknya. Apa? Ambil kain kapal, jual klik, boleh fitih. Kain payah zaman dulu, bukan buat kita. Zaman dulu ni kain susah. Sebab itulah Nabi larang kita ni pakai kain lebih daripada tumit, buku lali, apa? Dengan tujuan khuyalak, dia panggil khuyalak ni nyombong. Saya tengok cerita orang putih dia TV raja ya kalau masuk istana tu baju dia tu pok permaidani tu anjay nah. Lepas tu ada orang duk usaha gay tak sewi kena leret pasal ayam tak kucing apa gay. Nah, itu dia panggil tanda kata kayanya dia. Berapa? Kain mudah dia. Lebih banyak kain dia. Zaman lah ni kain mudah dah. Nah, bandar banyak ni juga dah tu ni. Zaman lah ni tu lain lah. Nah, maka sebab tu kalau pakai kain lebih pada putumik ukulali, tak ada niat khuyalak dah kita lah ni. Orang gelarangnya pun banyak mana baju. Kita dekah baju kata dekah aku baju banyak tak nak tak mana ni. Rumah aku tak ada ya. Nah,
Tu zaman lah ni tu beza. Zaman dulu payah nak boleh. Kadang-kadang sahabat tu pakak dia musmaya dulu, lepas tu aku semai pula. Apa? Tak cukup kain nak tutup aurat. Jadi zaman tu kain susah nak dapat. Maka kerana tu ada orang mati kain kapal, malam tu bokar balik kubur pergi curi. Satu harinya kena ke kubur seorang muslimah yang solehah. Nah, seorang muslimah yang solehah dibongkar kubur tersebut pada malamnya. Tiba-tiba belum nak buka cetung kain kapal tu, paknya celak mata mayat tu. Nah kata, "Hei laki-laki, aku sehayat hidup tak pernah laki-laki ajnabi melihat auratku. Bagaimana setelah aku mati, mung laki-laki ajnabi nak lihat auratku?" Oh, terkejut dia. Kalau kita terkejut juga lari lah tu. Nah, ya dak kejut tu. Allah dia kata, mayat nak taat perintah Tuhan lagi. Orang mati nak taat perintah Tuhan. Aku hidup molek nyawa ni duduk deraka dengan Tuhan, duduk curi barang orang ni. Oh, nangis dia. Naik kamu balik kubur pergi cari Tok Syekh Junid Baghdadi. Mengadu hal pada dia, "Hei Syekh, ya Sayyidi Syekh, adakah masih boleh kami nak taubat pada Allah?" Jawab oleh Syekh Junid Baghdadi, dia kata, "Kalau selagi mana nyawa mung tak sapa di ghargharah, di halqum ni, ghargharah. Yang nyawa kita ni kalau sapa di halqum dia panggil ghargharah. Bapa? Ini kita sudah nampak dah orang panggil tempat kita syurga ke neraka. Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Bila sapa roh di halqum kita ni, kita dapat lihat tempat kita syurga ke neraka. Sebab tu kadang-kadang orang tu ngunyuk muka takut. Nah, aku apa nampak lah pak yang neraka, tak ada apa lah, selesai masalah. Nah, muka keruh, ada muka senyum sengih apa, nampak pak yang di syurga. Tu. Maka saat nyawa roh di halqum, tutup pintu taubat. Begitu juga matahari naik di arah barat, tutup pintu taubat. Maka selagi mana dak kedua, selagi itulah pintu taubat Tuhan terbuka luas. Nah tu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba-hamba aku yang melampaui batas dengan mengerjakan maksiat, jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah. Jangan dia putus asa, dan jangan orang lain memutuskan rahmat Allah daripada dia. Dua-dua tak boleh. Dua-dua tak boleh. Tengok orang tu kaki maksiat lagu mana pun jangan. Mu ni ahli neraka cerak-cerak dah aku duk rasa. Jangan. Nah, itu berlaku di zaman Bani Israel. Nabi cerita samaratu akhwan. Ada dua orang adik-beradik di zaman Bani Israel. Ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yu'sihi. Satu orang abang dia nya kaki ibadat pada Allah, adik dia kaki maksiat, kaki clubbing, kaki disco, kaki cocok bitel. Nah, wa fi zati yaumin, pada satu hari, qala la'abidu minhuma lil 'asi. Abang dia kaki ibadat kata ke adik dia, dia kata kan, wallahi, dia bersumpah demi Allah, la tadkhulanna an-nar, pasti Allah akan sumbatmu masuk neraka, wala yaghfirallahu laka, dan pasti sekali-kali tidak akan Allah ampun dosa kamu selama-lama. Oh, hebat dia dak ni. Lalu Nabi cerita, falamma tawaffahuma, tak kalau nak wafat dua orang adik-beradik ni, Allah waffaqa baina yadayhi, Allah Taala kehipo akhirat kelak. Wa qala Allah Taala minhuma lil 'abid, lalu Allah Taala kata ke dia hak kaki ibadat, manil ladzi azinaka an tatali alayya, man siapakah allazi, orang yang azinaka, yang mengizinkan engkau, an tatali alayya, yang ambil urusan aku, hijab aku sebagai Tuhan kepadamu. Siapa? Dia tanya, menghijab pun lah Tuhan tanya. Hijab pun lah, hijab khani-khani gitu ya Tuhan weh, ya buat rebalori gitu, rebalori pawan nampak apa Tuhan pula. Sudah menjawab ni ni. Sudah. Akhirnya abang dia kaki ibadat tu dihumbai tu Tuhan dalam neraka, adik dia kaki maksiat masuk dalam syurga. Boleh kaki maksiat masuk syurga. Sebab apa? Kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari qaddasallahu sirrah, dia kata kan, abang dia saat dia kata mu ni Tuhan akan sumbat dalam neraka, wallahi la tadkhulanna an-nar wa la yaghfirullahu laka, pasti Allah tidak akan ampun sekali-kali dosamu. Mari dalam hati dia, aku beres dah, kata ni, aku cerak dah syurga, aku dah. Nah,
Aku tok lebah. Nah, aku ustaz pak. Aku tok syekh. Aku tu imam, aku tu bila. Aku jemaah surah, jemaah masjid. Habis. Ni. Masuklah hati pak. Adik dia Allah masukkan dalam syurga sebab apa? Ketika mana abang dia kata lagu tu, serta-mertanya takdir Tuhan masuk hidayat dalam jiwa adik dia. Menangis, menyesal di atas dosa-dosa yang dia buat. Maka kerana tu masuk syurga adik dia sebab air mata taubat. Abang dia masuk neraka sebab apa? Sebab takabur dalam hati dia. Tengok. Maka sebab tu jangan kita putus asa daripada rahmat Allah, dan jangan kita memutuskan rahmat Allah daripada mana-mana hamba Allah. Nah, jadi kata Syekh Junidnya, Tuhan tetap terima taubat-taubat. Yang penting sungguh-sungguh cukup rukun taubat. Nah, an-nadmu wal azmu wal iqla', itu dia panggil rukun taubat. Kalau dosa dengan Allah Taala, kalau bersama dengan hak anak Adam, kita kena minta istihlal, kena minta halal, minta ampun, minta maaf. Kalau tak dapat dah nak minta maaf, minta ampun, minta halal, maka kita buatlah amal ibadat, niatkan hadiah kepada orang yang kita berdosa. Mudah-mudahan akhirat kelak bila nak cara dosa kita dengan dia, Tuhan kata tengok mu pahala banyak mu ni. Dia kata banyak pahala ku dulu malah mayat tu ni. Mana banyak pahala? Ni pahala si mamak ni dia buat dosa dengan mu, ingat tak mula? Tapi nak minta maaf mu tak ada, mati dah. Ataupun mu pergi pas mana, kutub utara, pas ke bola, pendek namek mana yang nak cejak tak jumpa. Maka dia pun buat amal kebajikan, hadiah kamu. Sudilah mu maaf. Kemudian harap-harapnya dia maaf. Itu dosa dah. Dia pengamai-mai. Lalu Syekh Junid tanya, hei laki-laki, apa hijau dosa hak fok mu duk buat mulanya? Siapa berat sangat mari duk menanya boleh ke duk nak taubat dosa ni berat? Dia kata, hijau aku selama 40 tahun ni, hei Tuhan. Hei Syekh Junid Baghdadi, ialah curi kain kapal orang mati. Ada ni. Gali balik kubur, curi kain kapal orang mati. Ingat berat sangat. Rogu anak orang ke, rogu kambing lembu ke gapo. Nah, tak apalah. Aku nak tanya, kata Syekh Junid, selama 40 tahun mu duk gali kubur orang mati tu, berapa kubur hak bila mu gali mayatnya tetap menghadap pada kiblat? Nah, dia kata tak banyak Syekh. Nah, selama 40 tahun aku duk kerja gali kubur orang, curi kain kapal ni, dok siapa 30 orang aja hak matinya tetap menghadap kiblat. Hak lain gali membelakangi kiblat. Mati dalam kafir. Maka kata Syekh Junid Baghdadi, inilah kerana syak dengan janji rezeki daripada Allah Ta'ala. Nah, maka jangan kita syak. Jangan kita syak dengan janji rezeki daripada Allah Ta'ala. Nah, kerana tu perkara yang membawa kepada riddah, pada murtad. Sebab apa? Sebab ingkar dengan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sudah jamin rezeki kita. Ni banyaklah kalau anak nak ngaji pondok kata, nak ngaji pondok apa? Nak pakai pasir tak? Pakai pasir terus. Padahal orang ngaji pondok makan nasi, lebih buruk ucip pada orang tak ngaji pondok lagi. Hak tengok buruk mana. Kenyai sama, duduk lagi kenyai sama, berat. Jamu kau orang tu jamu, seorang ni masjid ni jamu. Sebab tu sebenarnya kalau kita sayang kutuk guru ni, kita jangan jamu nasi. Jamu orang lain tak apa, jamu jemaah tak apa. Kalau untuk guru yang mengajar ke apa, jangan siap nasi untuk guru. Sudah mengajar untuk guru balik cepat-cepat. Balik. Tapi salah rauk kena tebal. Bapa tak suruh jamu untuk guru. Biar tok guru sehat dah. Tok guru amal mati awal pak tu duk makan semua. Jamu ni perut ocik, lepas tu tok guru tak ada nak exercise ni. Hari-hari dia hingga hitam, pas tidur ngajar. Kalau lama kau bucik pun beleng tu kan. Kalau orang mati teruk kau apa dia tu. Tu. Jadi tu tip kalau kita sayang ketuk guru. Kalau tak sayang jangan mugi mati cepat apa. Tu. Kalau gitu ilmu yang paling penting daripada segala yang paling penting. Ialah ilmu ma'rifatu ammah dipanggil juga. Ilmu usuluddin dipanggil juga. Ilmu kalam pun dia panggil. Ilmu aqaid pun dia panggil.
ilmu akidah pun dia panggil, ilmu tauhid pun dia panggil. Dan satu-satunya istilah yang dijadikan di Nusantara kita, ilmu sifat 20. Padahal bukan ngaji sifat 20 ya. Ngajinya siapa? 3 orang panggil pembahasan dalam ilmu iman. Mana? Mabahasul ula al-ilahiyat au uluhiyat au rububiyat, dipanggil ketuhanan. Mabahasus tsani ialah tentang risalah au nabawiyat au nubuwah, kerasulan, kenabian. Mabahasus salis, perbahasan yang ketiga dalam ilmu akidah ni ialah bicara tentang sam'iyat, perkara yang didengar daripada sabda Nabi SAW, atau dia panggil juga khabariyat, perkara yang dikhabar oleh Nabi SAW, atau dia panggil ghaibiyat, perkara yang tak nampak, ghaib. Akhirat syurga, neraka, alam kubur, gapo tiup sangkakala, ba'ruh dan sebagainya, arash, kolam, luh mahfuz dan sebagainya. Itu dia panggil perbahasan di dalam ilmu akidah. Sebab ini menjadi huraian kepada rukun iman yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika mana Jibril tanya, apa itu iman? Nabi kata, iman beriman dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan rasulnya, dengan kitabnya, dengan kiamatnya, dengan qada dan qadarnya. Maka hak ni memang dalam hadis tak sebut rukun iman. Ulama yang meletakkan nama rukun iman, rukun Islam. Kalau kira dalam hadis tak ada nama rukun. Rukun tu ulama letak. Sebab makna rukun ia ada 2. Makna rukun dengan makna lughawi, rukun dengan makna istilahi. Rukun dengan makna lughawi dengan syai'un syai'un azim, perkara yang besar. Macam rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada berapa dah? 5 ni. Pertama, niat. Rukun Islam ada 5, betul tak? Pertama, ngucap dengan syahadat. Semaya 5 waktu, sehari semalam. Puasa bulan Ramadan. Lepas tu zakat, di Jekahau dan Nisa. Lepas tu naik haji ke Mekah kalau sudah mampu untuk pergi kepada hijrah haji. Itu rukun Islam, bukan rukun Islam dengan makna lughawi. Apa? Yang ni perkara-perkara yang besar dalam Islam 5. Bukan Islam tu hanya 5 ni. Kenapa? Lama sudah boleh buat haji kat turun ke lain, alhamdulillah sempurna Islam kita. Abahmu bukan sempurna Islam, baru selesai menunaikan rukun Islam yang kelima. Bukan sempurna lagi Islam tu, banyak lagi perkara yang disuruh dalam Islam. Tapi dalam banyak-banyak perkara yang disuruh dalam Islam, 5 yang besar. Itu maksud. Tak sama dengan ulama sebut rukun iman. Tak sama tu. Rukun iman dengan makna rukun istilahi. Apa rukun istilahi? Yani ma yatawaqqafu sihhatus syai'. Perkara yang nak sah sesuatu mesti kena ada dia. Kalau tak ada dia tak sah. Sebab tu rukun iman yang 6 ni mesti kena cukup ni. Sebab kalau tolak 1 kosong. Ya gitu. Ya bukan ni tolak 1 jadi 5 tak. Tolak 2 jadi 4 tak. Ya iman ni kalau tolak 1 kosong tu. Jadi itu dia panggil rukun iman. Kalau kita duduk bela masuk sekolah tadika dulu lah, beriman dengan Tuhan, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari kiamat dan qada dan qadar. Hak ni pun kalau buat bancian di sekolah-sekolah menengah, ramai tak boleh jawab. Sungguh bukan gurau. Telah dibuat bancian, pelajar dikata 4, 5, 6 ke atas, dikata 3 ke atas. Bila tanya rukun iman ada berapa, atau rukun semaya lah, rukun semaya ada berapa, dia duduk tak cerita kita duduk istighfar pelajar lah ni kata. Kita tanya sore-sore masuk dengan dia buat banci kan, dia tak ditanya ramai-ramai, masuk dalam bilik tanya rukun semaya ada berapa, 13. Pertama, betul dah rukun semaya 13. Pertama, beriman dengan Allah. Rukun maya beriman dengan Allah. Kedua, beriman dengan Rasul. Ketiga, masuk waktu ikut pergi disebut pergi.
Ke-13 bersalam-salaman iman dengan makmum. Habis hok pada ain gini pun ramai tu tak lepas tu. Nah, pak kita pun kalau ngajar ni tak berakhir ni cerita hok fardu ain. Ngaji tauhid, ngaji fiqh ni tasawuf tak berakhir. Fak kita ni kalau berpuk penceramah nak cerita bab Dajjal akhir zaman. Nah, tu ni bau iyo lah tu ni. Bau sedap. Tuan-tuan, tengok duit shilling kita ni. Ada lambai ni. Ni Dajjal sudah ada dah ni. Tu minat buat kita deh. Bab Dajjal minat lalu. Lebih banyak kena Dajjal pada kena Tuhan. Tu bergerak tu. Nah. Padahal 3 ilmu ni berkalah. Tidak orang panggil untuk akhirat pun. Kalau dia dengan Dajjal, ni berkalah ilmu dengan Dajjal. Itu. Tu. Ni bila saja pun tak lepas. Ataupun lepas lah. Lepas bila beriman dengan Tuhan, dengan malaikat, dengan Rasul, dengan kitab. Maka setakat bila lagu tu saja belum lengkap, sempurna. Belum sempurna walau sudah lengkap. Gitu dah. Belum sempurna walau sudah lengkap. Lengkap dah. Mana dia mukmin dah. Tapi belum sempurna, belum kamil. Maka sebab tu dalam ayat yang saya baca di awal-awal tadi, Allah Ta'ala firman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, telah tasdik dah, telah percaya dah, telah benar dah. Nah, beriman dah, tapi Tuhan kata mana? Aminu billahi wa rasulih. Beriman pula olehmu dengan Allah dan Rasul. Kata lek tu. Beriman tu suruh beriman pula. Tak usah lek ni. Kipas buka dah, lampu buka dah. Lepas tu orang suruh pergi buka pula. Puk mana? Dah. Termasuk seorang tengok kipas buka dah, lampu buka dah. Tiba-tiba ada pocik misal jetak. Kening helai. Misal jetak kening helai. Woi, buka kipas apa? Sudah. Kata buka dah ni makcik. Lampu nyala dah, kipas mutar dah. Tak ada apa dah ni, buka dah. Banyak sok. Aku suruh buka aku hebat okay? Sudah kita pun jadi takut pergi kat pelak tu kan, kita pun kita nyeh pula. Buka dah tu pelak dia. On dah tu. Kita pun kita nyeh pula dah tu. Kerja apa memang itu? Kita kerja bodoh lagi. Kerja tahsilul hasil. Menghasil benda yang telah hasil dah. Tu kerja bodoh tu. Adakah Tuhan suruh kita buat kerja bodoh? Adakah Tuhan suruh kita beriman dah ni beriman pula? Beriman duk ngaji pada-pada kita Islam jadi tu nenek lagi. Cukuplah mayat gapo kita akidah dah ni mayat. Sudah. Lagi gapo kita takut mikir gitu kan. Maya cukup lah beramal zikir-zikir boleh pahala apa tu, masuk dah syurga cerak-cerak. Sudah. Padahal Tuhan kata, hei orang beriman olehmu dengan Allah dengan Rasul. Aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi anzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Beriman pula olehmu dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kitab-kitab yang sebelum daripada Al-Quran. Apa suruh beriman pula? Adakah min babit tahsilil hasil, daripada bab menghasilkan benda yang telah hasil? Tidak. Tidak sekali-kali. Bahkan kata ulama mufassirun, laisa min babit tahsilil hasili walakin min babit takmilil kamil. Itu bukan daripada bab wak hijau bodoh, tapi untuk menyempurnakan perkara yang lengkap. Kita ada ngaji dah tadi kau lah beriman dengan Tuhan, dengan malaikat. Tapi kalau tanya nama malaikat berapa, malaikat wajib ketahui dengan secara halusi semua berapa, 10 kot. Pertama Jibril, kedua Zainab kot, ni. Ketiga Khadijah. Auto kata ke habis anak Nabi, bini Nabi dengan malaikat pun. Waktu apa? Kurang menghalusi. Maka kerana tu ulama kata wajib kita kena belajar ilmu akidah. Itu ulama ambil daripada Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, susun satu mata pelajaran ilmu dipanggil ilmu tauhid.
ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu iman, ilmu ma'rifatu ammah. Ya belaka tu. Nama banyak kerana mulianya ilmu tersebut. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan mulianya benda yang dipernama ala sabilil ghalib, di atas kebanyakannya begitu. Nama dia Zaid je, tapi nak boleh kau sebut nama dia Datuk Seri Bentara Setia Ali, tu nama. Tapi banyak bapa mulia ya. Ada. Dan jangan balah lah. Kita nak suruh Ustaz Hurai kepentingan ngaji sifat 20, nak duk ngaji ilmu tauhid pula ni. Lain ni. Lagi ke apa kita ada. Kata awak ngaji apa di masjid surau awak? Kita ngaji ilmu akidah. Wow. Akidah hebat kita surah awak, surah kita ilmu tauhid. Awak hebat lagi tauhid. Nak juga ngaji padahal tu lah tu. Kau sama ya, sama 50% kalau orang Kelantan pun sama. Orang KL pun sebut 50%. Lepas tu duk balah dah tu. Hak tu lah benda yang sama. Benda yang sama. Cumanya di Arab tak bunyilah orang sebut ilmu sifat 20. Kalau di negeri Arab tu, di Al-Azharus Syarif, di Qarawiyud, semuanya mengaji ilmu sifat 20, tapi namanya ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu ma'rifatu ammah. Sifat 20 ni bahasa kita Melayu, tak kira orang Arab tak sebut bahasa Melayu. Tapi isinya sama saja. Sampai sekarang pun di Al-Azhar Asy-Syarif, silibus pengajian ilmu tauhid ialah manhaj sifat 20, manhaj al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tapi jangan pula kita kata jangan sebut sifat 20 ni Asy'ariyah, sebut Maturidiyah jelah. Ada orang tag gambar dalam Facebook. Allah benda lagu tu pun nak buat. Dia kata apa duk ayat sifat 20 ni mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah ni sifat 13 ayat. Tak payahlah gitu. Sebut sifat 20 tu jadi alamun ghalabah dari panggil. Nama yang dibenangkan di atas ilmu tersebut. Bapa tak sebut sifat 13? Iyalah, sebab sifat 20 tu lebih masyhur berbanding sifat 13. Walaupun Asy'ariyah satu mazhab daripada ahli sunnah menyebutkan sifat 13, tetapi 7 lagi sifat maknawiyah kaunuhu qadiran muridan aliman tu tidak mereka ingkar secara i'tiqad, cuma tidak bilang dengan secara tafsir, tidak bilang dengan secara satu persatu. Baik. Bapa penting sangat kita mengaji ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni. Banyak perkara hak sangat penting kita nak menghadapi ujian pancaraba ataupun bala, bencana, tsunami akidah. Kalau tanpa pengajian ilmu akidah, alamatnya kita akan terjerumus dalam akidah-akidah yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Contoh dah ni di kota Damansara ada satu hamba Allah yang mengadu pada saya. Dia kata, Allah, dia kata saya menyesal lah Ustaz, saya ni nak cari Tuhan ni. Nak cari Tuhan. Dia banyak orang lagu tu. Dia nak pitah selalu, tak usah mengaji fardu ain ni, nak pergi ngaji ilmu hakikat, makrifat, tarekat, martabak 7, 40, 10, martabak air daging pun. Nak hebat-hebat, tinggi-tinggi ni. Tak usah mengaji hak rendah-rendah ni. Jadi bolehlah dengan tok sih, bukan syekh, sih dia panggil. Tok sih tarekat. Dia kata syekh saya ni, dia sedar tu pun apabila duit dia banyak dah habis, puluh-puluh ribu nak tipu ke tok sih. Baru sedar, jatuh bengkerak dah, rumah nak lelo, barulah Allah, aku pun nak tipu tok sih. Saya kata kalau abang ni mengaji ilmu akidah sifat 20 dah, awal-awal lagi tak ikut dah. Pasal apa? Pasal dia cerita tok sih dia ni tak semayang. Tak semayang. Maka satu harinya dia tanya, ya imam, dia panggil imam, kenapa imam ni tak semayang?
Lalu syekh dia ni jawab, dia kata, bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Bermula juga macam kita yawi lama bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Ayat sedap tak? Wow, ini Masya Allah, kalam wali-wali. Padahal kalau yang ngaji ilmu akidah, cakap itu melambangkan akidah kafir. Mana? Dia kata yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu, jasadmu makanan ulat di dalam kuburmu. Kafir orang yang tikok gitu. Kalau ngaji dalam ilmu sifat 20, pasti akan berjumpa dengan perbahasan alim ulama, iaitu ulama sifat 20 mengkafirkan puak falsafah. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah iz ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara, ulama sifat 20 mengkafirkan puak falsafah. Ingat baik ni. Sebabnya ada orang kata ngaji sifat 20 ni ngaji falsafah. Ada orang cakap gitu. Orang cakap gitu tu orang bengong tu. Sebab apa bengong? Sebab kita pun rasa bengong. Apa? Ngaji sifat 20 ngaji falsafah. Ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Lepas tu maknanya ulama pun sifat 20 kafir diri sendiri kau mana? Ke bodoh lagu tu. Ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Sebab apa? Sebab 3 perkara. Iz ankaruha wahyal musbattah, kerana mereka ingkar 3 perkara ni. Padahal perkara yang 3 ni sabit dengan dilalah qat'iyah. Mana pertama? Ilmun bijuz'iyyin, ilmu Allah dengan secara detail. Orang falsafah kata Allah mengetahui dengan secara purata umum gitu ya. Detail-detail tu saya tak tahulah. Payah juga tu. Macam rambut kita ni. Rambut ni tu saya tahu tak? Tahu. Berapa helaikah rambut yang ada di atas kepala kita? Falsafah kata tu saya tak tahu tu. Banyak sangat pening kepala tu saya nak mikir, nak kira-kira berapa dah dia ni. Kafir lah ya? Kafir. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala tidak terdahulu jahil. Allah Maha mengetahui itu bila lagi? Tanjizi qadim, lulus dia kala. Belum ada makhluk ni Tuhan tahu dah. Berapa butir pasir, berapa ekor makhluk dia, berapa Tuhan tahu habis. Tanpa terdahulu jahil, dengan tidak perlu usaha bila, dan tahu dengan secara umum dan secara detail, secara kulli dan juz'i. Satu, kafir falsafah. Wa hudusu awalimi, baharu alam ini. Kata falsafah, alam ini qadim. Alam ini Tuhan tak menjadi. Alam ini sama tua dengan Tuhan. Tuhan ada, alam ni ada, automatik. Ataupun lalu Tuhan tu ada, tak ada Tuhan selain pada Allah, tabiatnya alam ni ada. Kafir dah? Kafir. 2. Yang kedua, wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dihimpun manusia akhirat kelak dengan jasadnya, bi ajsadin, dengan jasad, wa kanat maitah, padahal sebelumnya kita manusia ni jadi bangkai mayat di dalam kubur. Bila ditiup sangkakala yang kedua, maka kita bakit balik. Hak mana mati di Selangor, kau di mana-mana tempat pun bakit balik pada kubur masing-masing. Bakit dengan roh? Tak, dengan jasad sekali. Bukan roh saja dah. Tengok. Ni dalam pengajian ilmu sifat 20 sebut jelas dah. Jadi saya kata kalau abang mengaji ilmu sifat 20 ni lama dah, abang boleh jet tak tekuk, tak sih tu. Lama dah boleh jet. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu. Jet lalu mata tak sih apa ni. Padu ain tak apa. Kayak gitu. Tapi oleh kerana tak ngaji, tak ngaji, nak kau cari Tuhan yang tak ngaji itu berat. Ada banyak itu. Kat orang kita ni berakhir lagu tu. Dia shortcut. Dia berakhir jalan shortcut. Ngaji ni memang penat. Memang penat. Tak ada ngaji ni tak penat. Sebab tu Nabi kata innamal ilmu bitta'allumi. Hanya sahaja ilmu tu didapatkan dengan belajar, ta'allum, bina takalluf.
Nah, mana berat? Balik orang hak mengajar pun berat, balik orang hak mengaji pun berat. Nah, tu dah. Balik orang mengajar pun berat. Bukan senang nak orang mengajar. Nah, kalau tok upeng dengan duit kat lagi. Ni. Tok upeng, mari ustaz. Ni. Kalau tak ada upeng apa, senyap. Tak lagi. Berat dia ya tak? Sungguh. Dia melainkan kalau hak ngaji pondok tu ada hak tu hak ikhlas. Sebab tu lah tanya, ustaz, kalau ustaz ngajar hak tepat ikhlas kali mana? Pondok itu. Pondok itu tak kena cah duit ni. Lemo yang ngaji. Berat. Orang ngaji pun berat, orang ngajar berat, orang ngaji pun berat. Nah, termasuk dah hisyuk ni sudah tak berhenti lagi. Nah, asyik sejuk lah ni. Nah, belesah tak tahu nak duduk ke mana. Kematu dah pun beraku ni. Nah, rasa sedap lugar nak pergi cucu hokok lu kan. Lu berat itu tak. Berat tak? Berat. Tak ada mengaji tak berat. Hak kau nyengguk. Tidur. Betul ni. Bukan benda ringan dak. Sebab tu hak pagi tadi di pondok, Bapa Yusri tadi kan kita baca hadis yang kata, ala adullukum ala a'malil abtal, munak dak kalau aku tunjuk kamu apa amalan pahlawan, amalan bang apa hulu balang, amalan pendekar. Kita bunyi pendekar mak kilau lalu dah lah. Tak sini. Ni mesti selak ke apa ni. Dak Nabi kata apa? Ta'allumul ilma, ta'allum bil ilmi, iaitu mengaji ilmu. Fa innal ilma nurul mu'min fid dunya wal akhirah. Kerana mengaji ilmu tu ialah cahaya untuk orang mukmin dunia dan akhirat. Tu pahlawan. Ngobrol berat. Hak lain kan. Nah, subhanallah baca Quran. Tapi ngaji berat. Cuba tengok bulan Ramadan. Ramai mana hak berahi tadarus Quran? Ramai. Jom kita tadarus Al-Quran. Ini bulan Ramadan. Jangan malu. Saya pun bodoh baca awak juga. Awak wala bowling. Saya kan nak bodoh lebih kurang yang kita ni. Pakak baca lah hak salah alhamdulillah dah ni. Baca sama-sama bodoh ya. Tapi kalau ada yang umur, mari kita ngaji Quran dengan tok guru. Pakak lari habis. Kau takut. Baca sikit tak kena, baca sikit tak kena. Malah aku ngaji ni. Berat tak ngaji? Berat ngaji ni berat. Berat mana tahu berat mana? Amalan yang paling berat ialah ngaji. Bukan senang tak? Susah. Kena ada jid wali jitihad. Kena ada bersisi lengam cawak kotak. Tapi bukan suruh cawak ya. Omong cawak sungguh berat. Mana kinayah daripada bersungguh-sungguh. Itu. Tapi dia pun tak sih. Banyaklah kita jumpa kat demo ni berahi orang panggil pitah selalu. Ada seorang hamba Allah tu mari pondok hamba yang mari munggu pondok kita nama Raudhah Sufiyah Sunniyah Salafiyah, pondok Rumi Sufi Jawi. Berapa kali Sufi tu? 2 kali Sufi tu. Jadi seorang hamba Allah tu mari dengan serba besar. Lagi pada serba hamba ni besar, batu piah kajar kalau jatuh cicak apa belah dua kat ngocak mati. Mari kata ustaz bawa tarekat ke apa ni di pondok. Ini bukan pondok tarekat ni, ini pondok pak ngaji. Jadi tak ada tasawuf ya. Tasawuf ngaji tarekat tu dak lah kata. Kita bukan tak syekh tarekat. Ngaji tasawuf kita Minhajul Abidin ke. Ngaji tak tasawuf, tapi tarekat ni tak ada lah. Tarekat kita ngaji, tarekat kita ngaji. Dia kata saya tarekat ya. Tarekat apa katanya? Saya tarekat Qadariyah ustaz. Astagfirullah. Tarekat Qadariyah. Kata-kata gini haji, kalau tarekat Qadariyah sesat haji ni. Qadariyah, Jabariyah ni sesat. Kata, mana boleh sesat ustaz? Ini tarekat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata gini tu haji weh, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tu tarekat Qadiriyah. Kalau Qadariyah no, Qadariyah, Jabariyah no. Fuk Mu'tazilah hak sesak tu. Iya ke? Saya tak tahu ya. Tak tahu. Mana ni tak ngaji? Jerak. Tapi wasabah susah nyepak ni. Kata ni, jubah lah 2-3 lapis. Kata ni, serba besar, tiuh tajam ni.
Amal gitu. Dia anggap tidak penting ngaji ilmu tauhid, ilmu akidah. Padahal kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, awwaluddini ma'rifatullahi. Awal agama dengan makna al-muhim fid din, fi amriddin. Itu makna awal situ. Awal situ bukan makna hak mula-mula dah. Awal ni banyak makna. Nah, yang kata hak mula-mula dalam agama, hak lain tak payah buat hijrah lagi lah. Mengaji sifat dulu habis dulu. Lepas tu maya bedok. Tu mana dia mau tak maya? Tak ngaji habis lagi sifat dulu ni. Hak berat. Nah, tu salah faham tu baca terjemah saja. Nah, ya makna sebenar awwaluddin artinya al-muhim fi amriddin, yang terpenting di dalam urusan agama. Semaya penting, puasa penting, zakat penting, haji penting, sedekah penting, tutup aurat penting, semua hak lain penting, hijab hak Tuhan suruh, semua penting. Tapi semua sekali itu kalau nak dibanding dengan hak ni, dia penting sekali. Sebab apa? Sebab kita semaya usolli fardal isya'i arba' raka'atin ada mustaqbil qiblata imaman aw ma'muman lillah. Okay? Kita sedekah lillah, nawaitu sama wadai lillah. Nah, semua kerana Allah. Sudah. Tiba-tiba Allah hak kita katakan dia tu kita tak lupa pun. La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'budi wa ba'da ma'rifatil ahkamil fiqhi. Tidak betul amal ibadat seorang melainkan setelah dia kenal siapa yang dia nak ibadatkan dan dia mengetahui hukum fiqh yang berhubung kait dengan ibadat yang dia nak kerjakan. Itu. Nah. Jadi bukan perkara main. Apa? Awaluddini ay al-muhim fi amriddin, yang terpenting dalam urusan agama. Kalau mau sebut hak lain gabuk urusan agama, nawak hudud contoh. Penting tak? Penting. Tapi kalau nawak hudud saja, email mu tak tahu mana hala, nah, akidah mu tak tahu ahli sunnah ke, nah, ataupun qadariyah, jabariyah, mu'tazilah, murji'ah, nah, mujassimah, wahabiyah ke, tak kira lah dari sini. Nah, tak jadi Islam tu. Tak jadi Islam tu. Nah, wak jadi modal lah. Nah, wak jadi modal hudud ni. Bo tu tak ada hudud lah, senyap jadi juf nyanyi nasyid itu nah. Maaf lah ada orang marah. Kita tak akut siapa kita kata itu ya. Kita tak ada makan gaji dengan parti mana-mana. Nah, kita nak kata kita kata itu. Kadang-kadang orang ni nak kerja agama dia tak tahu hak mana hak penting sekali. Nah, hak tu penting. Tapi hak tu ada orang dah yang menjadi mas'ul, pentanggungjawab dia. Siapa ketua agama di negara kita? Siapa? Mursyidul Am. Parti mana-mana ada. Ketua agama mana? Yang di Pertua Agong dan raja-raja Melayu. Batu di Kelantan itu masa tutup masjid gapo itu dah. Dia mau ngadu ke kita kata, "Ish, macam mana lagu ni kata. Kita mengadu dengan YB kuat Islam ni lah nanti ni. Macam mana ni masjid tutup ni? Nak mai jemaah tak leh ni." Mu tak usah cakap banyak lah. Islam ni ada ketua dia dah dalam negara kita, negeri kita ni. Sultan, lawan sultan. Wih, tahu pula ada ketua. Pas benda ni tak ada ketua kan, duk melau-lau dah. Wak odang kan. Jadi kita nak jual Islam tu bagus. Tapi hak mana kerja Islam hak terpenting daripada segala penting? Ni ma'rifatullahi. Apa mengenal Allah? Yani mengenal hukum hakam, mengenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Ma'rifatullahi ay ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Itu makna mengenal Allah. Sebab jaga-jaga puak-puak sesak ni pun guna awaluddin ma'rifatullah juga. Tapi tak betul. Dia kata kenal Allah ke mana? Kena jumpa nak cari dia. Nak cari. Lalu ngatik ngatik bola tu dok Facebook lepas tu lama sangat ngatik ni rasa cahaya klik-klik. Mari duk mot atas kepala kata Tuhan ni. Esok duk bagi kedai kopi kata malah Tuhan mari je ya. Kawan makrifat dah kata jumpa Tuhan malah tu. Mana? Tuhan apa bitan klik-klik cahaya nak main mota atas kepala.
Kalau jumpa lagu tu ayat dia bukan Tuhan, tu bita kamar dia panggil. Bita kamar itu engineer saya tengok kata banyak bago dua tupu naik bita tu. Nah, bukan Tuhan dak lagu tu. Tuhan tu cara nak kenal bukan lagu tu. Nah, itu kenal makhluk dia panggil. Cari dulu, bila jumpa baru kenal tu makhluk. Macam saya nak kenal tuan-tuan para hadirin semua, saya kena cari dulu. Nah, bila cari jumpa, bila jumpa kenal. Oh, ni balasahnya, ni surahnya. Lagu tu kan? Tu kenal makhluk. Kalau tak cari tak jumpa tak kenal. Itu kaedah kenal makhluk. Tuhan punya ada apa makhluk. Tuhan ni khalik bukan makhluk dah. Cara nak kenal tu tak serupa makhluk. Lagu mana kenal Tuhan? Nak kenal Tuhan kena kenal dulu. Boleh. Nah, kena kenal dulu baru diizin untuk cari, ada rezeki boleh jumpa. Itu lagu tu. Tu tak sama tu. Nah. Tak sama tu. Kalau makhluk ni kena cari, bila jumpa baru kenal. Tapi kalau Tuhan kena kenal dulu. Kenal dulu tu panggil ni ilmu sifat 20. Ma'rifatu ammah dia panggil. Habis ngaji ma'rifatu ammah cair loleh. Mu'taqadat benda kita sipuh mah lah hati kita tu kejak sungguh. Mulak gata dah. Baru diizin untuk cari. Kalau nak cari. Nah, sebab apa? Sebab hujung bagi ilmu kata Imam Ahmad Dardir, inna nihayatat tauhidi hiya tasawwuf. Sesungguhnya penghujung bagi ilmu tauhid tu ialah tasawuf. Jadi orang ni apabila dia nak habis betul ngaji ilmu akidah, dia tak puas hati dengan makrifah yang secara i'tiqadi ni. Nah, dia nak supaya Tuhan hak dia ngaji hukum ketuhanannya, hukum sifat ketuhanannya senantiasa rasa mesra dalam diri dia, dalam hati dia. Nafas demi nafas tu tak putus, ittisal sama dengan Tuhan. Maka ketika tu kalau jumpa dengan Tok Syekh, hak betul-betul Syekh mursyid lah, baru diizin untuk cari. Itu pun boleh tentu jumpa. Nah, kalau ada rezeki boleh jumpa. Mana wijdan, dapat orang panggil apa? Musyahadah di dalam jiwa dia. Sebagaimana kata Imam Junaid Baghdadi, man zayyana zahirahu bil mujahadati hasanallahu sa'irahu bil musyahadati. Barang siapa yang memperhiaskan zahir dia dengan mujahadah, nah, lawan orang panggil nafsu-nafsu yang jahat, takhalli mazmumah, tahalli mahmudah, maka hasanallahu sa'irahu bil musyahadati, Allah percantikkan hatinya dengan musyahadah. Ini orang panggil apa? Tajalli. Itu takhalli, tahalli, tajalli. Itu ma'rifatu khassah dia panggil. Ma'rifat yang khusus. Hak tu tak fardu ain. Hak tu tidak wajib fardu ain. Tapi bagi orang yang nak apa? Kesempurnaan hikmah, dia dijadikan oleh Allah. Mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hikmahnya supaya dia ibadat jadi hamba kepada aku, tidak jadi hamba selain daripada aku, kata Tuhan. Jadi kita ni memanglah ngakulah hamba Allah, saya hamba Allah, awak hamba Allah, mulut lidah, tapi hakikat sebenarnya betul tak kita hamba Allah? Betul. Boleh jadi hamba bini kita, hamba duk laki kita, hamba anak kita, hamba duit pakak kita, hamba nafsu jahat yang ada di kita. Tu. Maka sebab tu ilmu tasawuf ni ilmu intan berlian. Kata Imam Abi Madian, lahir pada kurun ke-7, almarhum tok guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, selalu duk sebut hal ni dalam rangka supaya kita beringat-ingat di akhir zaman ni banyak pendakwa-pendakwa tok syekh, tok wali, tarekat yang mampu membawa orang tu jadi wali, kenal Tuhan, wusulu ilallah. Dia kata kan Imam Abi Madian, fa'lam, dia kata, anna tariqat hadzal qaul darisatu, hendak ketahuilah olehmu akan bahawasanya jalanan ini kaum, yakni kaum sufi ni, orang sufi, orang tasawuf ni,
pada kurun ke-7 tu hancur lebur. Hancur lebur ni maknanya payah nak jumpa intan berlian. Kalau hak ada tu batu kotor hak disalup supaya intan berlian. Batu bukit selori berapa baru. Nah, baru 100-200 gitu baru. Nah, tapi kalau intan berlian sebutir kecil halus ni, oi, mahal apa? Jadi bukan senang. Sebab tu kalau jumpa betul sungguh intan berlian, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir, hendak sabarlah olehmu. Wasbir nafsaka, hendak sabarlah akan diri kamu. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Berserta dengan orang yang menyeru kepada Allah pagi petang siang malam kerana nak zat Allah. Aduh. Bukan senang. Nah, bukan senang. Nah, kalau popo kelas-kelas kita ni dak lah. Duk suruh orang kepada Allah pagi petang siang malam pun kerana lil fulus dak lid dunya yusibuha nah. Hak ni dak kerana Allah. Kata tu guru kita almarhum, kalau jumpa hak jenis intan belia gini, walaupun ada di hujung dunia, di pulau yang terpencil, gilah kalau kita nak benar-benar mencapai hikmah kita dijadikan oleh Allah jadi hamba kepada dia. Tapi bukan senang lah nak jumpa. Nah, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayat. Jangan paling matamu tu daripada dia kerana nak cari orang panggil kesenangan dunia. Jangan. Kerana dia tu seorang guru yang boleh membimbing jiwa kita ni sampai ittisal wusulu ilallah. Tapi waktu payah. Maka sebab itulah katanya Imam Nawawi As-Sani, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaikhun liman lam yakun syaikhulah. Syaikhulah gitu tak silap. Selawat ke atas Nabi itu ialah syaikhun liman la syaikhalah, bagi siapa yang tidak ada guru bagi dia. Jadi kalau kita tak jumpa orang panggil syekh supaya tu, maka banyak-banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala bagi petunjuk kepada kita bagaimana kita nak benar-benar capai orang panggil hikmat kita dijadikan sebagai hamba kepada Allah, tidak hamba sesama hamba. Tapi hak tu ilmu tidak fardu ain. Ada pun hak ni fardu ain, penting sungguh. Nah, silat hari bulan kalau tak kena orang panggil kita punya pegangan, kalau tidak fasik mubtadi', kufur wal a'yadzu billahi min zalik, kekal dalam api neraka. Tu bahaya. Contoh lagi. Tadi tarekat. Nah, contoh lagi. Kalau orang tu tak mengaji ilmu sifat 20, dia tak mengaji hukum akal, automatik tak mengaji hukum akal. Nah, kerana dalam perbahasan ilmu sifat 20, pertama-tama dulu sebelum kita nak masuk membahas tentang hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan, pertama-tama dulu kena tahu akal kita nak buat keputusan bagaimana. Nah, ulama yang mari hukum akal. Hukum akal ada 3. Tentu sungguh atau sengerti, tentu tidak, atau dak, tentu tidak. Yang ketiganya boleh jadi pada satu masa, boleh jadi pada satu masa yang lain pula. Itu yang panggil boleh jadi. 3. Kalau otak kita ni mikir ke mana tu 3 ni putusan. Tentu sungguh, mesti, sengerti, tentu tidak, boleh jadi. 3. Dah hukum akal. Lepas tu satu lagi hukum dipanggil hukum adat. Hukum adatnya orang panggil kebiasaan yang berlaku. Nah, ada 4 orang panggil ikatan adat. Ribatul adi ni ada 4. Mana? Ribatul wujud bil wujud, ribatul wujud bil adam, ribatul adam bil wujud, ribatul adam bil adam. Ikatan ada dengan dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Mana contoh? Ada dengan ada makan, ada kenyang. Tu ikatan adat tu. Ada makan, ada kenyang. Bang pun kuat ni. Menggugat keimanan kita. Tak ni? Kuat bang makanan ni. Ada makan, tiada lapar. Yang kedua. Ikatan ada dengan tiada. Tiada makan, ada lapar. Ikatan tiada dengan ada. Ikatan tiada dengan tiada, tiada makan, tiada kenyang. Maka hukum adat sah an yatakhallafa, sah oleh bahawa menyalahi, sah. Makan banyak tak kenyang, makan sikit kenyang, tak makan langsung kenyang, sah.
Tapi kalau seorang tu tak boleh menguasai hukum akal dan hukum adat, silat hari bulan, dia boleh ingkar karamah aulia, maka fasik mubtadi' dia. Silat hari bulan, dia ingkar mukjizat para nabi, para rasul. Kalau hak qat'i disebut dalam Quran dan hadis mutawatir, kufur kekal dan neraka wal iyad billah min dzalik. Jangan lupa. Nah, nak tahu fak kita ni kuasai kodok hukum akal, hukum adat. Kita buat soalan kat boleh deh. Tak ada gak kita sore duk kecek gini. Air pun air kosong lah. Ada air kok ke. Kita buat soalan lagi. Ni ngelah ni. Soalan nak tanya. Terima ke tidak pada akal kita? Terima. Ginilah buat soalan bahasa standard. Aku dia kata payah soalan ustaz tak faham kata orang Kelantan ni. Buat soalan bahasa Melayu standard sikit. Adakah diterima pada akal kita jika seseorang makan nasi 10 pinggang tetapi tetap lapar lagi? Terima ke tidak terima pada akal kita? Telah jawab. Tak terima ni? Tak terima. Tak terima lah, tak terima. Terima tak? Tak terima tak? Tu dia. Terima tak? Tak terima. Tak apa. Jawab gitu tak apa. Kena berani jawab ni. Kamu duduk senyap. Takut orang tak boleh juga. Ledul orang tu dengan ilmu dia ni. Baik, jawab apa yang dijawab oleh surau apa ni? Surah Luqman. Nama harap ada. Nama harap ada. Oh, surah Istiqamah. Oh, kena Istiqamah tu. Lama kali ni mari hak agama. Waktu nanti semula ulang lagi tak ada okey. Dak Istiqamah gini kena. Baik, soalan hak pertama tadi, jemaah surah Al-Istiqamah, Luqman jawab tak terima pada akal makan nasi 10 pinggang lapar lagi. Mesti kenyang betul tak? Mesti kenyang. Tu kayak gitu. Baik, soalan yang kedua nak tanya, kenapa tak terima pada akal? Kenapa tak terima pada akal? Sebab apa tak terima pada akal? Sebab sudah takut dah nak jawab tu. Sebab banyak sangat nasi 10 pinggang. Sebab apa? Sebab jawab tak apa. Bugi lah sebab apa bang? Sebab banyak sangat. Banyak sangat. Jadi sebabnya banyak sangat. Sebab tu tak terima dah. Lapar lagi mesti kenyang dah kan. Sebab apa kalau banyak sangat tu mesti kenyang? Sebab soalan ketiga, sebab apa banyak sangat tu mesti kenyang? Sebab penuh pinggang. Sebab sebab penuh pinggang. Sebab apa penuh pinggang nasi tu tak terima lapar, mesti kena kenyang? Sebab soalan keempat, kelima dah ni. Sebab tak berani dah nak topik tu. Sebab banyak sangat, sebab penuh pinggang. Sebab gapo tak terima lapar, mesti kena kenyang? Takut dah tu nak jawab tu. Takut kafir dah tu dia tadi. Sebab dia akan keluar jawapan gini kalau orang berani. Sebab nasi memberi kenyang, Ustaz. Tak okey lapar, nasi kita makan kenyang, mesti kenyang. Sepinggan pun kenyang dah. Tak okey kau 10 pinggan pecah perut dah weh. Kayak gitu kan? Ketika tu akidah kita sesat. Kalau mati malam ni, man rabbuka, Tuhan tanya. Bukan akhirnya ditanya ke Arab ke Melayu tu tak ada cara lah. Memang duk ayat semua ngaji bahasa Arab. Sebab dalam kubur dia mau tanya man rabbuka ke bahasa Arab, tak erti kan, tak boleh jawab ngangong-ngangong dah. Tak qat'i tu tanya soalan dalam bahasa Arab ke. Ada satu riwayat kata ditanya soalan dalam kubur ni mengikut bahasa masing-masing. Orang Islam bahasa Islam ke mana? Tanya dalam kubur, siapa Tuhan kamu? Nak jawab Allah Tuhanku, Rabbi Allah, Allahu Rabbi, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita iktikad nasib we kenyang. Dalil yang mana kita iktikad nasib we kenyang? Dah tadi kata 10 pinggang mesti kenyang, banyak sangat penuh pinggang lah. Tokal lapar lagi. Sebab apa? Sebab penuh pinggang. Sebab apa? Sebab banyak sangat. Sebab apa banyak sangat penuh pinggang tu tak boleh lapar? Nak jawab tak boleh ni. Sebab nasi we kenyang. Lah kali jawapan kena gitu. Nasi we kenyang.
Tak jawab tu. Allah Rabbi Rabbi Allah. Ni kata bukan kepentingan ngaji sifat 20. Wajib kena mengaji sifat 20 ni. Wajib. Sebenar jawapan hak betul lagu mana? Sebenar jawab betul undur balik soalan pertama. Adakah terima pada akal seorang makan nasi 10 pinggir tetap lapar? Jawabnya terima. Terima. Harus. Boleh jadi. Tu hukum akal yang ketiga dia. Harus apa? Boleh jadi. Sebab apa boleh jadi? Makan nasi 10 pinggir, penuh pinggir banyak, lapar lagi, tak kenyang-kenyang. Sebab yang memberi kenyang huwallah fa'ilul mukhtar. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhar jalla wa ala. Perbuatan memberi kesan pada manfaat dan mudarat, pada kenyang, pada lapar, pada sehat, pada sakit, pada hidup, pada mati, pada mulia, pada hina, pada rezeki banyak atau rezeki kurang, pada kaya, pada miskin, tak kira. Itu tidak ada perbuatan yang boleh memberi kesan seperti itu melainkan hanya lil wahidil qahhar jalla wa ala. Tuhan satu-satunya Tuhan yang Maha mengerasi di atas hamba dia. Jadi jawapan yang betul kalau orang tanya lagu tu, terima tak pada akal kita makan nasi 10 pinggir tapi tetap lapar? Terima. Boleh jadi. Sebab apa boleh jadi? Sebab Allah bagi kenyang, bukan nasi. Mu makanlah satu kontainer nasi kalau Tuhan nak lapar, lapar mu sampai bila-bila. Telailah air laut sekalipun, kering air laut dunia ni. Kalau Tuhan tak bagi hilang dahaga selama-lamanya. Makan panado 1 kilo, kalau Tuhan tak boleh sembuh, mu sakit demam selama-lamanya. Itu. Nampak dah? Penting tak mengaji sifat 20? Oh, penting sungguh. Lepas tu, kita kata makan nasi mesti kenyang, mesti pada adat, bukan pada akal. Kena mesti pada adat. Kalau soalan saya tanya, terima tak pada adat? Lain lah. Terima tak pada adat makan nasi 10 pinggir, perut tetap lapar? Kenapa? Tak terima juga. Oh, berat deh. Terima tak pada adat makan nasi 10 pinggir, perut tetap lapar? Jawabnya tak terima. Sebab apa tak terima? Sebab adat kebiasaan makan nasi sepinggir pun kenyang dah. Tetapi hukum adat sah menyalahi. Sah menyalahi. Sebab apa? Sebab pada akal harus. Hukum adat ialah harus pada akal. Itu. Sebab tu Abu Jahal mula. Abu Jahal, kenal Abu Jahal? Abu bapak, Jahal bodoh, bapak bodoh. Bila Nabi SAW balik Isra' Mi'raj, kata dia tengok, wana Muhammad dengar oleh ada cerita baru ada. Ada cerita baru. Cerita apa? Cerita sikit. Rasulullah cerita, malam aku dibawa jalan pergi ke Palestin, Masjidil Aqsa, naik ke langit, jumpa dengan Tuhan, dapat musyahadah mukalamah Allah Ta'ala di langit, turun balik ke Baitul Maqdis, balik ke Masjidil Haram. Subhanallah, siapa ada ni? Sungguh sungguh. Kalau benda hak mu cerita ke aku ni, aku panggil orang ramai mu cerita, boleh tak? Jangan tukar. Jangan tukar channel ni. Cerita lagu ni juga boleh? Gini juga kena ayat. Maka ramai mana hak bodoh Abu Jahal? Muhammad gila majnun, padahal dia hak majnun. Abu Jahal ngadak Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, Abu Bakrin, tahu segu kacikmu Muhammad mau duk bagi cerita mengarut ni. Allah kata, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku membenar, aku beriman, aku percaya, aku terima apa hak Nabi Muhammad bawa cerita, lebih pada ni aku percaya lagi. Sebab apa? Sebab akal Abu Bakar cerdas. Pada adat daripada Mekah ke Palestin zaman Nabi ni, perjalanan pada adatnya naik kuda. Dan kuda tak ada jet, tak ada pesawat lagi. Naik kuda daripada Mekah ke Palestin. Perjalanan pergi balik, tak berhenti di RNR mana-mana ni. Sebulan pergi, sebulan balik. Sebulan pergi, sebulan balik. Pas Nabi ni bukan pergi sebulan, bukan seminggu, bukan sehari, bukan sejam. Lepas tu ulama kata bekas Nabi tidur tempat Nabi tinggal tadi, tubuh Nabi haba panah tu belum hilang lagi, Nabi siapa dah. Gimana? Pada akal harus. Sebab yang menggerak, yang mendiam, yang menjadi Allah.
Tapi Abu Jahal bapak bodoh. Dia tak terima kata, mana ada orang pergi sebulan. Nak sebulan pergi sebelum balik 2 bulan. Mungkin tengok. Tu padahal sebulan pergi sebulan balik tu pada ada. Lo ni daripada Mekah Palestin tak sampai sebulan dah pergi balik. Betul tak? Naik pesawat berapa jam? Pada adat tok nenek moyang kita dulu pergi Mekah berapa bulan naik kapal layar? 6 bulan, betul tak? 6 bulan. Sekarang orang pergi Mekah 6 bulan. Gila oh. Orang pergi Mekah ni sehari sama sedap. Betul tak? Naik flight cuma siapa tengok. Kalau tok nenek moyang kita dulu orang kuat akidah ahli sunnah wal jamaah, takdirlah kita boleh jumpa balik nenek moyang mana. Kita cerita. Cik. Nak panggil moyang kita Cik. Cik tahu tak sampai cucu lah ni pergi Mekah sehari ya. Nah, kalau cik kita orang kuat ahli sunnah wal jamaah, kuat akidah ahli sunnah wal jamaah, dia jebeh ni pelik. Nah, Tuhan aku. Tidak nama cik 6 bulan. Sampai ku Tuhan buat 6 bulan, sampai mu sehari pelik. Tuhan aku kan. Tapi kalau cik kita tu bukan kuat akidah ahli sunnah wal jamaah, dia kata, mu cucu gila ke apa? Sampai aku 6 bulan lagi Mekah. Mana ada sehari sama sedah. Tak terima pada aku. Cek kita, moyang kita tu bukan orang akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa? Sebab dia duk bangun dulu hukum akal dengan hukum adat. Tu betul. Penting lagi hukum akal, hukum adat. Kita baca hadis. Ni, baca hadis namanya hadis panjang. Bila Dajjal ni mengaku diri dia Tuhan, barulah timbul fitnatul Dajjal. Buta mata kanan dia, putus telinga kiri dia, tertulis kafir di dahi dia. Boleh dibaca oleh orang yang pandai membaca dan tidak pandai membaca. Faham dia? Separuh bumi ni murtad tak ikut Dajjal. Lalu Dajjal pergi sekat matahari. Dia jadi kemarah. Makanan semulut tak boleh makan, mereka kena mengaku Dajjal tu Tuhan. Sahabat tanya, ayyut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makanan, apakah makanan Allah Taala buat untuk orang mukmin pada zaman tersebut ya Rasulullah? Nabi jawab, at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan yang mengenyangkan untuk orang yang tidak ikut Dajjal, untuk orang mukmin, untuk orang yang benar-benar tidak percaya dengan Dajjal, yang menjaga keimanan dia, Allah bagi makanannya ialah tahlil. Tahlil apa tahlil? Halala yuhallilu tahlilan la ilaha illallah. Tu tahlil. Maknanya dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedawa. Ada pernah buat kita itu. La ilaha illallah, sedawa nyawa. Ada? Tak pernah lagi dah sini. Sedawa tu masa angin tak ada. Tak perlu sedawa. Gua bukan sebab tahlil. Sebab tak darah lepas tahlil 3 pinggan tu rumah dia. Tak ni. Kalau orang tu tak mengaji hukum akal, hukum adat dalam pengajian ilmu sifat 20, dia baca hadis lagu dia kata kita ni karuk Doraemon apa mana ada ni. Tapi ya. Tapi pada akal harus, pada adat memang tak ada lah ni. Kita duk ngatik zikir sedawa itu terang tak ada wak jamu makan mana ni, tak ada duk mari ya pok kita ramai hari ni. Kita ada jamu makan ni, kita mari ya sedap gak boleh makan. Tak ada orang duk kenyang dengan zikir gitulah ni. Tapi akhir zaman nanti Allah jadikan zikir makanan mengenyangkan. Harus tak pada akal? Harus. Walau mustahil pada ada. Ingat baik. Kalau tak mengaji sifat 20 kan, boleh jadilah ke? Maka ketika tu kalau ditanya man rabbuka, tak boleh jawab Allah Rabbi, sebab hak tu jawab bukan dengan hafal, bukan duk ngapa. Man rabbuka Allah Rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabi. Ngapa mana tak semaya lah ni. Ngapa hak ni beres. Bukan tu dah. Ia jawab tu dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah tu turun bila kita ngaji ilmu agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, Allah Taala tolong. Tolong agama Allah ni bukan mopek mau takbir cah lekau kan.
Okey. Tolong agama Allah, tolong ngaji, tolong beramal, tolong mujahadah atas diri kita, anak bini kita. Karena Tuhan firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang beriman, hendak jaga olehmu akan diri kamu dan anak bini keluarga kamu daripada kena bakaran api neraka. Orang tanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, lagu mana ni nak jaga daripada kena bakaran api neraka? Nah, lalu dijawab oleh Abdullah bin Abbas, faqihuhum fid-din. Beri faham mereka itu dengan agama, bukan suruh semangat agama. Kayak kita ni kadang-kadang semangat agama. Dia pakai 24 jam atau apa 24 jam rapi. Mak mandi sungai rapi lagi. Kayak ni. Angguk nak taruh di pagi ke. Nah, itu semangat agama. Dia tak faham agama, bukan tu. Faqihuhum fid-din. Beri faham agama. Mana faham agama mana? Ngaji. Nah, dah. Maka 3 rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Maka ilmu yang mewakili untuk kita memahami rukun agama, iman, Islam dan ihsan, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Daripada 3 ilmu ni, ilmu tauhid paling penting sekali. Nah, sebab tu kata Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang tokoh ulama di Mekah Al-Mukarramah, kalau sehari kita mengaji ilmu fiqh 10 buah kitab. Sehari mengaji 10 buah kitab fiqh, maka ilmu sifat 20, ilmu akidah, ilmu tauhid, kita kena mengaji 15 buah kitab. Itu dah. Jadi kalau 15 buah kita mengaji ilmu tauhid, maka ilmu tasawuf kena 20 buah kitab. Baru hak tu nak bersih jiwa kita, jadi hamba yang benar-benar hamba pada Allah Taala. Tinggi lagi martabat ilmu tasawuf. Tapi tasawuf tak jadi tasawuf kalau iman kita tak sah. Itu dah. Maka jangan kita peduli orang yang mencaci maki ilmu kalam, kerana dia tak ada habuan untuk dapat faham ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Bal kalamu unasun la khalaqalahu. Nah, dalam syair disebut abal kalamu unasun la khalaqalahu. Nah, wa ma alaihi idza abuhu min dararin ma darra syamsud duha fil ufuqi tali'atun alla yara daw'aha man laysa za basari. Nah, dia kata tak usah duk ambil kira orang yang duk caci maki ilmu kalam. Manusia tu tidak ada manfaat, tak ada faedah, tak ada apa-apa kegunaan pun. Manusia tak guna mana, sampah masyarakat. Nah, sebab apa? Sebab dia tu buta mata. Bila buta mata, tidak menjadi mudarat apabila matahari terbit. Bagi orang yang tidak ada penglihatan mata, dia nafi. Nah, orang buta kata siari dah ni, matahari naik menegak, mana ada gelap lemak ni. Nah, ada tu ni, cerah dah ni, tak ada. Dia buta. Di mudarat dah. Jadi matahari tergelar sungguh dah. Nah, begitulah ilmu sifat 20. Walaupun ada fuak-fuak hak bengang kata tak usah ngaji lah, ni ilmu falsafah lah, ilmu tong sampah lah, itu semua nak menjauhkan kita daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, jangan peduli, tak usah cara tu. Sebab kita tahu dah malam ni betapa pentingnya dalam perbahasan ilmu akidah tentang pegangan kita. Nah, mudah-mudahan insya-Allah lah satu masa nanti ada Gus Fuad kita ni mengajar ilmu sifat 20 pada surah ni nah. Dia buat lain dah, Ustaz Azwai pun ada. Nah, fofok kita di surah ni pakak-pakak ngaji, pakak-pakak menadah, pakak-pakak menutup faham. Kerana hak ni bekalan kita ilmu fardu ain. Fardu ain ni bukan kita kata mau ngaji awal suruh anak ngaji, abang boleh juga dah juga gitu. Yang macam semain syok lah ni kan, kita tak boleh lepas orang mau tulis main syok dah. Nah, boleh juga aku tak boleh gitu. Fardu ain ni wajib atas tiap-tiap batas tekok kita sendiri sama. Nah, ilmu ni tiap-tiap seorang kena mengaji. Jadi aku rasa cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang buruk, yang kurang itu ialah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan orang panggil nikmat istiqamah oleh Allah SWT di atas
agama yang mustaqim, jalanan Nabi yang benar, yang betul dan lurus, iaitu jalanan Islam ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu saja daripada saya, wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.